Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita pada Allah kerana diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam segmen santapan jasmani. Ya, kita baru saja selesai membaca membaca al-maksurat ramai-ramai dan insya-Allah semoga Allah memberkati dan meridai amalan kita. Kita mulakan hari kita dengan perkara yang baik, insya-Allah hari kita akan menjadi baik. Ya. Jadi tajuk santapan jasmani hari ini ialah apakah antara motivasi dan disiplin yang mana yang akan menjamin kejayaan. Ya, pernah dengar tentang ini? Okey. InsyaAllah. Motivasi dan disiplin kita semua setiap kali kita nak mulakan sesuatu kita selalu kata oh kita tak ada semangat, ya, kita tak ada motivasi, kita tak ada, belum sampai seru orang kata, macam mana, contoh macam nak kuruskan badan kan, belum sampai seru, kita rasa oh semua tak boleh, kita rasa tak lampu, tak tarat, tak ada masa, tak sedap, kita tak mau berdiet, ya. Tapi dalam masa yang sama kita mengeluh dengan masalah yang berkait dengan berat badan kita. Kita selalu rasa penat, kita selalu rasa pening kepala, kita macam tak larat kan. Sakit kaki, macam-macam lah lagi. Ya, ada yang susah nak mengandung bagi yang perempuan kan. Bagi yang lelaki kita rasa selalu letih, kita rasa cepat panas baran. Ini semua ini ada kaitannya dengan pelebihan berat badan. Ya. Jadi kalau kita nak tunggu sampai seru, aduh, tak tahulah bila akan berlaku tu kan. Nak tunggu seru daripada siapa? Itu dia soalan dia. Adakah kita nak menunggu mimpi, hidayah daripada Allah datang pada kita? Kalau kita tak cari hidayah, kita takkan jumpa. Ya, itu yang pertama. Bagaimana dengan motivasi pula? Motivasi ni dia kita kena renew kita punya motivation setiap hari, ya. Motivation ni datang daripada mana? Kalau kita dengar ceramah daripada Tony Robbins, pakar motivasi tersohor dunia, dia kata motivasi ni daripada dua, inspirasi dan desperasi, ya. Apabila kita rasa teruja, inspired, ataupun kita rasa terdesak. Ada orang dia nak kuruskan badan sebab dia dah sakit jantung. Ya, saya pernah jumpa seorang kawan, dia badan obes tapi bila dia makan semua dia masih tak boleh nak kontrol makan dia kan. Dia bila kita tegur, dia kata dia tak boleh nak ubah diri dia, hinggalah satu hari dia mengalami sakit jantung, ya, heart attack, dan dia call saya. Dia kata, "Doktor, tolong saya nak kuruskan badan, saya dah kena sakit jantung." Jadi saya pun risau macam mana saya akan tolong dia, insya-Allah. Tapi kita perlu berjaga-jaga. Sebab kita, walaupun saya kerja sebagai doktor tapi saya bukan doktor dia. Ya, saya nak tolong, saya tekankan bab pemakanan dan gaya hidup yang sihat. Itu yang utama. Jadi alhamdulillah saya berjaya membantu beliau turunkan berat badan lebih kurang 17 kilo dalam masa sebulan, sebab dia berusaha bersungguh-sungguh. Dia dah kena penyakit, dia dah terdesak, ya. Jadi itu yang buatkan dia motivated. Jangan kita tunggu sampai terdesak baru kita nak rasa motivated. Itu tahap bahaya. Ya, sakit jantung bukan perkara main-main. Alhamdulillah dia berada dekat dengan hospital waktu itu, dia terus pergi hospital dan mendapatkan rawatan yang sepatutnya, kan. Kalau kita dapat waktu kita tidur, mungkin kita tak bangun dah, kan. Na'udzubillah. Jadi itu kalau terdesak. Kalau inspired pula, kita perlu mencari inspirasi ni. Ya, kita tak boleh duduk diam je tiba-tiba inspirasi itu datang pada kita, itu boleh juga tapi sangat jarang berlaku lah. Jadi apa kita nak buat ialah kita pergi ke event, kita pergi ke training, kita pergi berjumpa orang, kita pergi bertemu ramah dengan orang yang pernah berjaya, yang telah berjaya, kan. Jadi kita inspired daripada kejayaan mereka, itu akan memberikan kita motivasi. Tapi motivasi ini dia akan naik turun juga.
Ya, motivasi akan naik turun. Kejap kita motivasi, kejap kita semangat, kejap kita down dan kita lupa, leka. Ya, macam mana nak buat motivasi ni? Kita macam mandi lah. Kita kena mandi tiap-tiap hari. Jadi kita mulakan hari ini dengan motivasi pagi bersama dengan saya, dengan kita dalam grup Sarapan Al-Maksurat ini, supaya kita mulakan hari kita dengan motivasi yang baik. Alhamdulillah. Ya. Lagi satu ialah disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin ni yang kata ialah jambatan antara impian dan realiti. Ya, kalau kita ada impian, apa-apa impian lah, macam kita nak kuruskan badan contohnya kan. Kalau kita nak jadikan dia realiti, kita kena ada disiplin. Okey? Kalau kita nak kaya pula contohnya, kita kena ada disiplin juga. Kita tak bolehlah sekejap buat, sekejap tak. Itu semua acuh tak acuh, melepaskan betuk di tangga kan. Hangat-hangat tai ayam, itu semua tu tak disiplin lah tu. Apa bezanya disiplin ni? Disiplin ni dia buat tindakan walaupun tiada semangat, walaupun tiada rasa macam motivasi. Jadi dia akan buat juga, dia tetap akan show up juga, dia tetap akan exercise juga tiap-tiap hari, dia tetap akan jaga makan juga, walaupun dia happy ke, walaupun dia tengah sedih ke, walaupun dia tengah stres ke, tetap jaga makan juga. Itu namanya disiplin. Ya, Masya-Allah. Okey, itu dua. Motivasi, disiplin. Ada lagi satu. Ya, dalam Islam. Dalam Islam apa yang berkaitan dengan untuk mencapai kejayaan ni kita panggil istiqamah. Istiqamah ni maknanya konsisten. Dia macam disiplin juga, kena buat tiap-tiap hari kan, dan kena sentiasa jaga buat walaupun kita tak rasa macam nak buat kan. Tapi apa bezanya istiqamah ni lah, istiqamah ni dia kena apa yang kita buat tu menepati perintah syarak. Ya, jangan kita berdisiplin belajar untuk mencuri duit, tak boleh. Ya, itu tak dikira sebagai ibadah. Istiqamah ini dia kena buat tiap-tiap hari walaupun sedikit, dan apa yang dia buat itu mestilah menepati syarak. Ya, contohnya kalau kita nak exercise lah, contohnya kita exercise tiap-tiap hari, tetapi kita perlu jaga aurat kita. Kita perlu tidak bercampur gaul dengan lelaki dan perempuan kan, kerana pandangan mata itu perlu dijaga. Kita bimbang kalau apa yang kita buat itu menarik keberkatan daripada kita, daripada Allah kan. Kalau kita nak buat, kita ingatkan ibadah untuk sihatkan badan, tapi dengan cara yang tidak betul, kita bimbang ya, nanti Allah tarik rahmat tu, Allah tarik berkat tu daripada kita. Jadi itulah istiqamah ya. Jadi apa yang kita buat walaupun sedikit, tetapi kita konsisten setiap hari dan mematuhi syarak ya. Ada lagi tak apa lagi perkara-perkara yang penting untuk capai kejayaan? Ya, ada satu lagi. Satu lagi ialah fokus. Ya, dalam Islam apa tu fokus lah, apa khusyuk. Ya, waktu kita solat kita kena khusyuk, kita kena lupakan perkara-perkara lain dan fokus untuk solat sahaja. Itu ialah resepi kejayaan juga tu. Kan? Ingat tak laungan azan kan? Laungan azan hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Apabila kita solat, insya-Allah kita temu kejayaan. Kita beramai-ramai solat dan kita akan beramai-ramai menuju kejayaan. Kalau kita khusyuk dalam solat dan kita fokus, kita boleh gunakan konsep itu dalam kerja seharian kita. Fokus buat apa yang kita buat masa tu. Ya, termasuklah contoh macam kita nak kuruskan badan ni kan. Okey. Waktu makan kita makan, waktu main kita main, waktu belajar kita belajar, waktu tidur kita tidur. Okey. Be present.
Jangan waktu makan kita buat benda lain, waktu main kita tengok handphone, waktu belajar kita sibuk nak makan. Jadi kita takkan dapat nikmat dan keberkatan daripada semua aktiviti yang kita buat tu. Ya. Tapi ada satu lagi cara, kita boleh combinekan apa yang kita nak buat itu dengan satu benda yang lain juga. Tapi dia kena okey lah. Macam contohnya kita nak family time dengan keluarga, kan? Kita nak family time dengan keluarga, kita boleh makan sambil family time dengan keluarga, kan? Fokus pada dua benda itu, jangan buat benda lain, jangan main handphone, jangan tengok iPad dan semua waktu makan, supaya kita dapat bersama-sama dengan keluarga, memupuk kekeluargaan dan kasih sayang. Kan, kita boleh exercise bersama keluarga, kita boleh berjalan-jalan dengan keluarga, jadi kita akan dapat dia punya hikmah dia, dia punya kebaikan dia untuk kedua-duanya sekali, ya, insya-Allah. Ada lagi satu ialah macam mana untuk dapatkan keberkatan dan kejayaan dalam Islam ialah solat di awal waktu, ya. Solat di awal waktu itu sangat penting. Bila Allah dah panggil azan itu, Allah panggil kita untuk solat, kalau ada apa-apa yang kita buat masa tu, maknanya kita tinggikan benda tu lebih tinggi daripada perintah solat. Cuba bayangkan macam tu. Bila kita bayangkan macam tu, macam kita tengah sidai kain contohnya, tengah cuci pinggan contohnya, kan. Lepas tu dengar azan, kita patutnya terus berhenti dan bersiap sedia untuk solat, ya. Itu yang sepatutnya. Kalau kita masih teruskan, maknanya cuci pinggan tu lebih penting daripada solat. Itulah dia punya perumpamaan dia. Ya. Tapi ialah kita faham apa ni, semua orang lain tahap-tahap dia, kan. Ada orang dia kata dia perlu kerja, dia kena jaga bos, dia kena dan sebagainya, kan. Tapi kita slow-slow kita kena faham lah. Slow-slow kita kena perbaiki diri kita. Sebenarnya dalam hidup kita ni, bos kita yang sebenar ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, iaitu yang paling utama sekali yang untuk kita please, kan, untuk kita puaskan hati dia, kan. Yang itu yang paling penting. Jadi kita ikut arahan Allah. Kerja-kerja kita buat juga, bukan kita tak buat, ya. Tapi kita cuba aturkan aktiviti kerja kita ikut waktu solat, ya. Contohnya subuh, selepas subuh kita buat apa, kan. Selepas subuh kita selalu mengaji dan belajar Quran sehinggalah waktu syuruk. Macam hari ni lah, kita baca maksurat, kan, dan berbincang tentang dakwah kesihatan. Itu semua perkara-perkara yang baik, yang insya-Allah kita nak mengejar keredaan Allah, ya. Lepas tu pagi kita buat kerja, tengah hari kita solat Zuhur. Selalu selepas Zuhur kita akan rasa penat, mengantuk, kita tak dapat nak fokus dari segi otak kita. Jadi kalau kita masih nak buat kerja, saya cadangkan kita buat kerja-kerja yang lebih fizikal. Kerja fizikal ni buat prosedur ke, kita buat apa-apa, berkebun ke, contohlah benda-benda yang memerlukan kudrat, kan. Dan lepas asar pula kita buat aktiviti fizikal yang senaman, sukan. Kita kena buat apa yang kita suka. Jadi macam itulah, bila kita buat apa yang kita suka, insya-Allah kita akan buat secara berterusan, ya. Lepas tu bila tiba waktu maghrib kita kena berhentilah. Lepas maghrib dan lepas isyak lebih baiklah kita berada di rumah dan lebih baik kita tumpukan perhatian pada keluarga, dan insya-Allah kita cuba untuk tidur awal, ya. Tidur awal dalam lingkungan 10, paling lambat pukul 11. Sebab satu, kalau kita tidur lambat, kita punya hormon akan kacau bilau, buatkan kita lapar dan kita akan susah hendak kuruskan badan, ya. Tambahan pula kalau kita tidur awal, insya-Allah kita akan bangun awal juga. Kita cuba untuk bangun pukul 5 pagi untuk solat tahajud, untuk solat taubat dan untuk solat hajat, ya. Apa-apa usaha yang kita buat, kita kena sandarkan kepada Allah juga. Kerana tanpa izinnya kita tak akan dapat apa kejayaan yang kita idam-idamkan. Kita perlu dapat rezeki, kan.
dapat kejayaan, itu semua tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izinkan, kita cuba sedaya upaya pun kita takkan dapat. Ya, Masya-Allah. Saya rasa setakat itu saja perkongsian saya hari ini. Saya ingin menjemput anda untuk join saya punya grup WhatsApp, ya, tim diet rahsia, di mana dalam tim ini saya kongsikan tips-tips untuk diet setiap hari dan kita beramai-ramai buat secara rahsia kerana ini secara online, ya, secara online kita boleh buat daripada mana sahaja, kita boleh buat di pada bila-bila masa sahaja, kan. Apa yang penting siapa buat dia dapat. Betul. Coach online ni dia tak boleh nak apa pastikan awak makan ke tak, pastikan awak exercise ke tak. Kita cuma boleh mengingatkan je. Ya, kita boleh mengingatkan, kita tak boleh paksa, kita tak boleh marah-marah, kita tak boleh nak biarkan je, tak boleh juga. Okey. Siapa buat dia dapat. Dan satu lagi hashtag ialah kelajuan masing-masing, ya. Ada orang dia buat sungguh-sungguh, dia boleh kuruskan badan laju. Ada orang dia buat main-main ataupun slow-slow, relax, dia akan turun juga tapi slow-slow, ya. Yang penting kita sama-sama kejar kesihatan badan dulu. Turunkan berat badan itu anggaplah sebagai bonus, ya. InsyaAllah. Saya akan tulis apa tu, invitation ke dalam grup Diet Rahsia di dalam description video ni. Okey. Semoga kita jumpa lagi esok pagi. Sila like, share dan subscribe channel saya Diet Rahsia, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.